Energizing Sustainability is the theme selected for the Malaysia Pavilion at Expo 2020 Dubai, one of the largest global events in the world, welcoming 25 million visitors and 192 participating countries. Malaysia's theme will capture our commitment to balance progress with environmental concerns. Our Malaysian Pavilion is creatively inspired by the crown canopies and overstory structures of the rainforest. The design of the pavilion reflects the symbiotic relationship between the natural habitat and human settlement. The canopies take an organic shape, mimicking the rainforest treetops, and follow a winding pathway as if taking a journey along a meandering river. The pathway is intertwined with activated open spaces, with the groves of columns casting shadows on the ground and green pockets. This stimulates movement and creativity and gives our visitors an experiential impression of a walk through a Malaysian forest. We have conceptualized 4 creative canopies to identify the areas. They are Energizing Today, Energizing Tomorrow, Energizing Harmony, and Energizing Business. Energizing Today focuses on Malaysia's achievements and our leadership profile, a result of our strong progressive national policies and technological advancements. Energizing Today is about Malaysia's present and future commitments to ensuring sustainable development, which is pivotal to our nation-building vision. Quintessence is symbolic of our growth and evolution. It uses state-of-the-art CGI, projecting 3D graphics and moving images to mesmerize visitors with stories of Malaysia's achievements and progress. Luminescence is about our position in selected industries. These successes are visually captured in halo rings with 3D hologram projections illuminating creatively from above. Energizing Tomorrow paves the way for future generations, leading them towards a high-income nation, highlighting smart manufacturing, innovations featuring advances in research and development, disruptive technologies, Islamic finance, and halal development. Canopy 6 and 7 culminate in a smart integrated network vision. This emphasizes on Malaysia's capability to achieve a sustainable future through our national policy on Industry 4.0, our low-carbon cities framework, and National Climate Change Centre. Energizing Harmony will demonstrate the multi-ethnic aspect of Malaysia through an amphitheatre. The strength and beauty of our country lies in our unity, diverse culture, inclusivity, and harmonious relationships, truly embedded into the fabric of our nation. At the cafe, tantalize your taste buds through Malaysia's diverse culinary experiences and bring home a Malaysian souvenir from our cafe and retail areas. In Energizing Business, trade and investment will be Malaysia's key focus for Expo 2020 Dubai. We intend to use this global platform to showcase Malaysia's leadership qualities in selected industries, our potential and capabilities to increase and encourage investment, our exports, and to reinforce our bilateral relations between all nations. The Malaysian Pavilion will be a net zero carbon building, one of the first ever to be designed for the Expo 2020 Dubai, planting trees and supporting forest conservation for carbon neutrality. Other sustainable features of the pavilion are cross-ventilation using helifans to enhance air movement, self-shading and green landscaping, photovoltaic and water efficiency initiatives. In essence, the Malaysia Pavilion will display Malaysia's inclusive approach, our desire for change, and our goal to create and build a better country for the people. We believe the Malaysian Pavilion for Expo 2020 Dubai will truly energize sustainability. The Malaysian Pavilion, touching ground lightly.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan kepada yang telah menemani kami sepanjang 2 hari ini, kami harapkan anda telah mendapat manfaat daripada semua perkongsian melalui platform ini. Dan sebelum kita teruskan, izinkan saya juga sekali lagi untuk ingatkan tuan-tuan dan puan-puan para penonton bahawa siaran rakaman ataupun ulang tayang segala yang berlangsung di platform ini akan dapat anda perolehi sehingga 24 hari bulan Disember nanti. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda untuk terus bersama kami sempena dengan majlis penutup Sidang Tahun Pengkomersialan Malaysia MCY Summit 2020 pada hari ini. Untuk makluman semua, Sidang Tahun Pengkomersialan Malaysia atau MCY Summit 2020 telah pun berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai program yang menarik. Terima kasih diucapkan kepada anda yang telah memberikan sokongan padu bagi menjayakan program ini. Ya, juga anda yang telah menghantar kiriman like dan komen sepanjang kami bersiaran. Penganjuran sidang kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia MCY Summit 2020 telah memasuki tahun yang kelima pelaksanaannya dan untuk tahun ini MCY telah mengiktiraf pencapaian penyelidik dan usahawan tempatan yang berjaya mengkomersialkan produk hasil R&D mereka di pasaran tempatan dan antarabangsa bagi tahun 2020. Dengan ini, seterusnya dijemput yang berbahagia Dato' Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir, Ketua Setiausaha MOSTI untuk menyampaikan ucapan bagi majlis penutup program MCY Summit 2020 pada petang ini. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Muhammad Nur Azman bin Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI. Yang berbahagia Datuk Parang Abai Elias Thomas, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan STI, pegawai-pegawai kementerian, rakan-rakan media yang bahagia Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis penutup Sidang Kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia MCY Summit 2020. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua warga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan agensi yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini, khususnya Sekretariat MCY serta semua pihak yang telah menyertai program MCY sejak dari awal hinggalah ke hari ini. Para hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemenang anugerah MCY 2020. Kemenangan mereka ini turut menjadi kebanggaan kepada kerajaan kerana ini adalah hasil daripada inisiatif kerajaan melonjakkan aktiviti-aktiviti pengkomersialan hasil R&D. Adalah menjadi sasaran kerajaan supaya pelaburan kerajaan melalui R&D dapat meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi masyarakat dan menyokong dasar pembangunan negara menuju ke arah high-tech nation pada tahun 2030. Terdapat 5 kategori anugerah serta 1 hadiah untuk anugerah keseluruhan yang dipertandingkan dengan jumlah keseluruhan wang tunai ringgit Malaysia 1 juta sebagai tanda penghargaan, pengiktirafan dan motivasi dari pihak kerajaan kepada penyelidik. Untuk tahun 2020 sahaja kita telah menerima sebanyak 122 pencalonan produk teknologi perkhidmatan dari 56 agensi untuk dinilai. Saya percaya sepanjang 2 hari penganjuran MCY Summit 2020 ini, semua pihak yang terlibat telah menerima banyak manfaat melalui program-program yang telah diaturkan. Pelbagai inisiatif MOSTI telah diwar-warkan melalui beberapa sesi yang dijalankan secara maya. Antaranya, siri webinar yang menerangkan tentang kemudahan geran dan bantuan dalam pembangunan teknologi. Justru, saya jangkakan selepas ini, MOSTI akan menerima lebih banyak permohonan untuk dana di bawah kementerian. Dana Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional, grant dan padanan impak sosial SIM grant yang telah dirangka khusus di bawah Pelan Jana Semua Ekonomi Negara Penjana. Selain itu, pihak kementerian juga telah
memberi tumpuan kepada pembiayaan dana terutamanya kepada syarikat pemula atau startup bagi aktiviti pembangunan eksperimental di mana permohonan dana ini akan dibuka sepanjang tahun mulai Januari 2021 bagi meningkatkan pembangunan dan pengkomersialan produk R&D tempatan yang memberi impak kepada sosioekonomi negara. Perkara ini juga selaras dengan misi dan visi Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DISTIN 2021-2030 yang dahulu telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 8 Disember 2020 serta turut disokong oleh Belanjawan 2021 yang telah memperuntukkan 400 juta khusus untuk menjalankan aktiviti R&D. Di samping itu, pelbagai jenis teknologi yang dihasilkan oleh para peserta dan alumni MCY, agensi-agensi di bawah MOSI serta kementerian, jabatan dan agensi lain yang telah dipamerkan sepanjang 2 hari ini. Saya berharap platform ini telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai wadah untuk para penggubal dasar, pembiaya, penyelidik, usahawan, pelabur dan pengguna membina jaringan yang strategik bagi melancarkan lagi aktiviti pengkomersialan produk R&D negara. Hadirin yang dihormati, sejak tahun 2016 sehingga kini, pelbagai platform bantuan intervensi telah dijalankan di bawah platform MCY seperti sesi bimbingan, latihan, pitching, pendanaan, pameran dan expo bagi meningkatkan aktiviti pengkomersialan teknologi hasil R&D tempatan. Para penyelidik, inovator dan usahawan teknologi perlu melalui proses saringan melalui siri-siri bengkel, due diligence untuk menilai tahap kesediaan teknologi atau TRL. Seterusnya melalui bengkel tersebut, setiap teknologi atau inovasi diberikan bantuan dan intervensi yang bersesuaian untuk membantu pengkomersialan. Sehingga tahun 2020, sejumlah 742 produk teknologi perkhidmatan telah melalui proses saringan. Alhamdulillah, daripada jumlah tersebut, sebagaimana diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dalam pelancaran MCY Summit semalam, sebanyak 386 produk teknologi atau perkhidmatan telah berjaya dikomersialkan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Hadirin yang dihormati, kejayaan yang dicapai dalam MCY 2.0 diteruskan kesinambungannya dalam MCY 3.0 hingga 2025. Untuk MCY 3.0, matlamat utama adalah untuk memperkasakan daya saing produk R&D negara, memperluaskan jaringan pengkomersialan di pasaran tempatan dan seterusnya menembusi pasaran global. Matlamat ini turut disokong melalui penyertaan Malaysia dalam Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung selama 6 bulan mulai bulan Oktober 2021 hingga Mac 2022 kelak bagi negara-negara di dunia. Mempamerkan tahap kemajuan dan pencapaian masing-masing dalam pelbagai sektor, termasuklah teknologi, budaya dan warisan. Sepanjang Expo tersebut berlangsung, mesti akan memainkan peranan dalam mengetengahkan syarikat-syarikat teknologi tempatan untuk memperkomersialkan produk hasil R&D mereka melalui bantuan akses ke pasaran global. Sokongan dari segi infrastruktur dan ekosistem, akses kepada jalinan kerjasama dengan para pelabur serta rakan kongsi dan sebagainya. Selain itu, kita juga akan mempromosikan Malaysia sebagai soft landing center bagi aktiviti pengkomersialan serta hub pengeluaran produk dan perkhidmatan berasaskan teknologi yang strategik di rantau Asia. Suka saya kongsikan di sini bahawa NTIS telah berjaya dijadikan sebagai pencetus kepada kerjasama strategik yang dijalinkan antara MOSTI dan kementerian agensi lain. Antaranya bersama Kementerian Kesihatan, KKM, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengangkutan, Felda dan Perbadanan Putrajaya. Sejak NTIS dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Julai yang lalu, kita telah berjaya menempatkan beberapa aplikasi robotik, drone dan kecerdasan buatan atau AI secara sandbox di beberapa pasar malam, hospital, tapak semayan serta ladang kelapa sawit. Ambil guna teknologi ini dijangka dapat meningkatkan produktiviti, menarik bakat dalam penggunaan teknologi baru dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Konsep sandbox ini memudahkan dan mempercepatkan ambil guna teknologi dengan memberikan ruang kawal selia yang selamat agar pembangun teknologi, regulator, pembiaya dan pemegang taruh yang lain boleh menilai
dan memperbaiki ekosistem masing-masing. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan penglibatan lebih banyak kementerian, jabatan dan agensi untuk bersama-sama dengan MUSTI membangunkan solusi kepada isu dan masalah rakyat menerusi pendekatan sains, teknologi dan inovasi. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah pada semua yang telah terlibat dalam program MCY Summit 2020 ini. Walaupun program ini berlangsung secara maya dalam skala yang sederhana, namun saya yakin ia telah berjaya mencapai matlamatnya. Hadirin sekalian, bulat air kerana pembuntung, bulat manusia kerana muafakat. Semoga kita semua dapat terus bekerjasama dengan erat dalam menghadapi cabaran untuk membina negara bangsa yang maju dan berteknologi tinggi menjelang 2030. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya menutup sidang kemuncak MCY Summit 2020 ini dan semoga kita berjumpa lagi pada program MCY yang akan datang. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir, Ketua Setiausaha MUSTI yang telah sudi menyampaikan ucapan penutup bagi program MCY Summit 2020. Para hadirin sekalian, Dev-Dev kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan MCY akan diteruskan ke fasa 3.0 hingga tahun 2025 dengan tema MCY Goes Global. Program MCY Goes Global ini akan memberikan fokus dalam memastikan lebih banyak produk atau teknologi serta perkhidmatan R&D tempatan memasuki pasaran antarabangsa. Strategi pelaksanaan program MCY akan ditambah baik dan usaha akan dipergiatkan lagi dengan pelbagai inisiatif termasuklah memperkukuhkan lagi kerjasama baik yang sedia ada dengan semua pemegang taruh dan pihak berkepentingan dalam melonjakkan pengkomersialan produk R&D tempatan. Berakhir sudah majlis kita pada hari ini. Jaga diri tuan-tuan dan puan-puan, patuhi SOP, sama-sama kita bendung penularan COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.